yang berusaha berurusi surah An-Nur dengan kebetulan Tuan Haji Idris, Tuan Haji Mat, Pasal Imam Bilal dan jawatan kuasa surah An-Nur, dan yang dirahikan Ustaz Zainul Hasan bin Muhammad serta Ustazah Amirah Syarifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni siri kelima, walaupun nampak kurang penyertaannya, insyaAllah diteruskan. Siri keempat. Setelah pertama, kedua dan ketiga, dan malam ni siri ini agak special, yang mana tajuk pun dah lain lah. Al-Quran dibaca dengan 7 huruf. Mungkin Ustazah saja tahu macam mana. Saya tanya pun cari soalan-soalan bocor tak dapat. Tak bagi tahu. So malam ni kita akan tahu, insyaAllah. Dan diharap siri yang keempat ini akan lebih memberi impak kepada bacaan kita, lebih memberikan pengajaran untuk kita terus mencintai Al-Quran sebagai utama dalam hidup kita. InsyaAllah kita banyaklah saya serah kepada insyaAllah. Silakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita dipertemukan lagi untuk sesi yang kesekian kalinya untuk malam ini di dalam majlis ilmu, di dalam taman syurga Allah. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita bawa pada malam ini ialah Al-Quran boleh dibaca dengan 7 huruf. Al-Quran boleh dibaca dengan 7 huruf. Nanti saya akan terangkan apa itu 7 huruf. Di sini ada khilaf daripada para ulama mengenai 7 huruf. Para ulama ada khilaf mengenai 7 huruf. Dia ada 7 perkara, tapi yang paling terkenal adalah 6 sahaja. Apapun kita tidak nak membicarakan keseluruhan daripada 6 itu, kita cuma akan ambil 1 saja. Cumanya bukan 5-nya saja. Untuk itu saya serahkan kepada Ustazah untuk sampaikan apa yang dikatakan dengan 7 huruf. Cucuk slide. Cucuk wire tu cucuk. USB cable slide. Tak ada wire. Wire nak cucuk ni. Belum. Bukan untuk slide. Untuk slide. Untuk ini bukan. Mana wire slide? Belum. Oh tu. Ada berapa kali lupa lagi. Astagfirullah. Azan. Ke mic ni. Ada mic ke saya cakap? Tak ada. Ini bukan mic. Ada. Ini bukan. Jadi untuk test tekan. Ini untuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran boleh dibaca dengan 7 huruf. Kita tengok dulu.
Tak? Okey. Baik. Dari sudut lajah Arab, lajah Arab ni maksudnya macam kita dekat Malaysia, kita ada logat-logat kita sendiri. Orang negeri logat dia lain. Orang utara logat dia lain. Orang Pantai Timur lain. Jadi lajah Arab ni pun macam maksudnya logat-logat dalam negara-negara Arab ni lah terbahagi kepada beberapa logat, iaitu Quraisy, Saqif, Kinanah, Tamim, Yaman dan Huzail. Okey. Dalil daripada yang mengatakan ada banyak lajah lah. Lajah ni logat. Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Kemudian aku mengulanginya sampai akhirnya Jibril membacakan dengan 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya Jibril membacakan Al-Quran masa Jibril turun membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, asalnya dengan satu huruf. Maksudnya dengan satu gaya pembacaan. Kemudian aku mengulanginya sampai akhirnya Jibril membacakannya dengan 7 huruf. Nanti ada lagi satu hadis sokongan di mana Nabi Muhammad macam mana boleh dapat sampai 7 huruf tu. Asalnya Jibril datang bawa satu huruf saja. Nanti ada hadis yang akan disampaikan. Kalau dalam kita ambil mudah, buat mudah untuk dalam bahasa Malaysia, boleh dikatakan bahasa Quraisy ni bahasa Malaysia, bahasa standard. Yang lain-lain ni Melayu, Jawa, Banjar, tak kisahlah, Perak, Kedah, macam-macam tu lah. Bunyi tak sama tapi makna sama. Bunyi tak sama. Contoh saya bagi. Kita kata dekat sini saya, orang Perak kata teman, orang Negeri Sembilan kata den, orang Kelantan kata ambo, tapi makna menjurus kepada satu. Dia tak berubah, makna tak berubah. Jadi asasnya bahasa macam bahasa Malaysia tu adalah bahasa Quraisy. Ada juga yang diambil daripada Saqif, Kinanah, Tamim dan sebagainya di dalam Al-Quran. Itu yang menjadikan perbezaan bunyi dia. Ya? Okey, baik. Baik, sambung. Baik. Kita ada beberapa pendapat para ulama, iaitu khilaf lah dalam kalangan para ulama. Kita tengok khilaf pertama. Ada ulama yang mengatakan 7 huruf yang dimaksudkan itu adalah bahasa Arab, iaitu dari bahasa-bahasa yang terkenal di kalangan. Menurut pendapat ini, ketika bahasa Arab berbeza-beza dalam mengungkapi, Al-Quran juga diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam tersebut tetapi maknanya sama. Itu yang Ustaz maksudkan tadi. Maksudnya walau Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz, maksudnya banyak lafaz yang menjurut kepada satu makna yang sama. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, nak merujuk kepada perkataan Allah itu sendiri banyak huruf-hurufnya, banyak cara. Kalau ada surah pendek, surah panjang, banyak perkataan yang menjurus kepada maksud Allah. Itu yang dimaksudkan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam tersebut tetapi maknanya sama. Baik. Boleh diteruskan? Ustaz ada nak ulas? Okay. Baik, kita tengok kepada khilaf yang kedua, iaitu pendapat kedua para ulama adalah mereka mengatakan 7 huruf itu sama macam bahasa Arab yang terkenal di kalangan bahasa Arab yang digunakan dalam keseluruhan Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak terlepas daripada 7 bahasa itu. Al-Quran banyak menggunakan bahasa Quraisy, sedangkan sebahagiannya menggunakan bahasa Huzail, Saqif, Hawadin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Maksudnya secara keseluruhan kebanyakannya menggunakan bahasa Arab Quraisy dan ada juga sebahagiannya menggunakan bahasa-bahasa Arab yang lain, bahasa lajah yang lain lah. Jelas setakat tu? Kita belum masuk lagi apa yang dimasukkan dengan 7 huruf. Ini baru akan pandangan para ulama saja. Okey. Pandangan
ulama yang ketiga adalah 7 huruf itu adalah tema dalam Al-Quran, iaitu perintah, amar, larangan, nahu, janji, wa'id, ancaman, wa'id, perdebatan, jadal, kisah-kisah, kisas, dan perumpamaan, masal, atau perintah larangan halal haram, muhkam, mutasyabih. Ustaz, jelas? Sama? Okey. Ini pandangan ketiga para ulama lah. Ada yang mengatakan Al-Quran tu, kita tahu dalam Al-Quran banyak yang diturunkan kisah-kisah, larangan yang Allah tu tentukan untuk setiap hambanya. Jadi ada juga pandangan mengatakan Al-Quran tu ada tema. Kalau kita tengok yang Ustaz pernah sentuh wakaf kotak, kalau kita tengok juga dalam indeks Quran, setiap surah-surah tu dia ada tajuk-tajuk yang di-highlightkan. Maksudnya contoh kalau bab muamalah ada surah mana, bab faraid ada surah yang yang surah yang menceritakan tentang pembahagian faraid. Itu yang dimaksudkan dengan tema-tema ni. Pendapat hilaf yang seterusnya, hilaf keempat, akan kita bincangkan dalam sesi kali ini. Okey. Kita tengok hilaf seterusnya, hilaf kelima. Ada ulama mengatakan 7 huruf itu adalah pemahaman apa-apa hak merupakan lambang orang Arab yang menunjukkan sempurna. Ustaz nak ulas yang tu? Tiada. Pendapat keenam, qiraah dan syab'ah. Itu apa Ustaz? Okey. Kita teruskan. Baik. Pendapat sahih mengatakan pendapat pertama adalah pendapat yang paling sahih, iaitu sebagai contoh aqbil. Yang di mana dia kata tadi banyak lafaz yang merujuk kepada satu makna. Contoh aqbil, menghadaplah maksud dia. Ta'ali, kemarilah. Halumma, kemarilah. Maksudnya ada 3 perkataan yang membawa kepada satu makna yang sama. Kata-kata berbeza itu memiliki makna tunggal, iaitu suruhan untuk menghadap. Pendapat ini disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jarir, Ibnu Wahab dan Ibnu Abdul Bar kepada para ulama. Baik, jelas yang ni contoh dia. Kalau saya laju sangat, minta slow. Baik, yang ni dapat. Pendapat sahih ini didukung oleh hadis riwayat Abi Bakrah. Sesungguhnya Jibril telah mendatangi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, bacakan Al-Quran kepada umatmu dengan menggunakan satu huruf." Malaikat Mikail menyela, "Tambahkanlah Jibril." Berkata kesemuanya memberi syafaat dan cukup. Tidak dicantumkan ayat rahmat kecuali disertakan pula ayat azab. Tidak dicantumkan ayat azab kecuali disertakan pula ayat rahmat, seperti ucapan kau, halumma, aqbil, ta'al, asri' dan ajl. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang baik. Okey. Dekat sini dia mengatakan asalnya Jibril bagi tahu, "Wahai Muhammad, bacakanlah Al-Quran kepada umatmu dengan menggunakan satu huruf." Dan malaikat Mikail menyela, maksudnya malaikat Mikail ni cakap, tambahkanlah lagi. Tambahkanlah lagi tu maksudnya tambahkanlah lagi hurufnya. Kan tadi malaikat Jibril kata baca dengan satu huruf. Dia kata tambahkanlah Jibril, berkata kesemuanya memberi syafaat. Dan tidak dicantumkan ayat rahmat, disertakan pula ayat azab. Kalau kita perasan ayat Quran, kita nak dapatkan sesuatu kenikmatan, akan dibagi tahu juga kalau kita tak buat sekian-sekian, ada azab yang menimpa. Itu yang susunan dalam Al-Quran lah. Allah bagi tahu macam orang kata pro and cons lah. Apa kebaikan kita dapat, apa keburukan yang kita dapat. Right? Okey. Hadis seterusnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim radhiyallahu sedang sembahyang." Itu sedang solat lah. Hisham ni tengah solat. Dan beliau membacakan surah Al-Furqan semasa hayat Rasulullah. Maka aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba dia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Sehingga hampir sahaja aku memukulnya di saat ia sedang solat.
Tetapi aku berusaha sabar menunggunya sampai malam. Sampai salam. Selesai memberi salam, aku tarik selendangnya dan bertanya, siapakah yang membacakan, iaitu mengajarkan bacaan surah itu kepadamu? Lalu Hisham bin Hakim menjawab, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Lalu aku mengatakan kepada beliau, dusta. Demi Allah, Rasulullah juga telah membacakan kepadaku surah yang aku dengar engkau membacanya tadi, tetapi tidak seperti bacaanmu. Maksudnya Hisham tengah solat dan Saidina Umar dengar yang Hisham tu baca dengan huruf ataupun huruf yang dia tak pernah dengar Rasulullah baca. Para sahabat ni bila Rasulullah ajar dia satu-satu huruf tu, jadi dia akan ikut cara bacaan yang Rasulullah ajar tu. Tapi tiba-tiba dia dengar Hisham ni baca bacaan lain, jadi dia nak salahkan bacaan Hisham itu. Tapi dia berusaha sabar dan dia tunggu dulu Hisham tu habis solat. Okay, seterusnya terjadi adalah kemudian kemudian aku bawa dia bertemu Rasulullah. Jadi Umar bawa Hisham itu bertemu Rasulullah dan aku ceritakan bahawa aku telah mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Dia bagi tahulah, macam biasalah kalau ada orang buat salah, kita rasa orang tu salah, kita mesti nak ngadu kan. Macam tu juga apa yang Umar buat. Umar bawa jumpa Rasulullah dan dia bagi tahu, orang ni baca dengan huruf yang lain, dia tak pernah dengar. Maka Rasulullah bersabda, bacalah surah tadi wahai Hisham. Hisham pun kemudian dia membaca dengan seperti yang didengar tadilah masa Hisham tengah solat. Maka sabda Rasulullah, begitulah surah itu diturunkan. Baginda bersabda lagi, wahai Umar, bacalah. Lalu Umar juga membacanya dengan sebagaimana yang telah dia pelajari daripada Rasulullah. Maka sabda Rasulullah lagi, begitulah surah itu diturunkan. Dan sabdanya lagi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu daripada salah satu huruf itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab tu Ustaz Saleh pesan, kalau kita dengar ada orang baca lain sikit daripada cara yang kita tahu, jangan kita salahkan bacaan orang. Maksudnya orang tu mungkin diikut huruf lain, huruf yang dimaksudkan dekat sini huruf lain. Saya menjelas sikit. Biasa dengar tak kalau ada kadang-kadang orang baca buat duhin, ya, kalau setakat buat duhin, kita tak boleh tentukan siapa punya bacaan. Belum boleh tentu lagi. Sebab nak kena panjang lagi cerita dia tu, jalan pembacaan dia tu, baru kita boleh tentukan siapa punya bacaan. Sebab yang membaca imalah pada kalimah ha tu banyak riwayat. Antaranya Imam Wars, Imam Qalun, Imam Hisham, Imam Buri, ramai yang membaca imalah pada keadaan macam tu. Dia kena baca sampai habis baru kita tahu boleh agak siapa punya bacaan. Dia begitu. Kalau setakat 1-2 ayat belum tentu dapat. Boleh Okey, kita ada hadis yang seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan telah bersabda Nabi SAW, Malaikat Jibril AS telah membacakan kepadaku satu huruf bentuk bacaan, lalu aku mengulang bacaan itu. Aku sentiasa meminta Jibril supaya menambahkan lagi huruf yang lain. Maksudnya Nabi Muhammad meminta Jibril AS mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bentuk bacaan yang lain dari ayat tersebut, dan beliau menambahkan sehingga kepada 7 huruf. Maksudnya Ibn Abbas menyatakan yang Rasulullah pernah cakap dengan dia yang Malaikat Jibril dah turunkan satu bacaan huruf, dan Rasulullah minta lagi supaya ada pelbagai, orang kata pelbagai variasi lah, minta Jibril mohon dengan Allah untuk menurunkan lagi bentuk bacaan yang lain. Sebenarnya dia menambah bentuk ni untuk memudahkan kita ni lah umatnya untuk membacanya nanti. Okay. Hadis ni diriwayatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan 7 huruf tersebut? Ada orang ingat huruf ni huruf hijaiyah. Sebenarnya bukannya. Okey, pendapat yang paling hampir kepada keseluruhan maksud dan perubahan yang ada dalam ilmu qiraat adalah sebagaimana yang dilontarkan oleh Ibnu Al-Fadil Al-Razi dalam kitabnya Al-Wa'i. Kata sabda itu tidak terkeluar dari 7 corak ikhtilaf yang ada dalam qiraat. Yang pertama, perubahan kata nama. Kata nama dari sudut ifrad, tsaniyah, jamak, tazkir dan taknis. Yang kedua, huruf yang kedua adalah perubahan kata perbuatan, sama ada madhi, mudhari' dan amar. Yang ketiga, bentuk-bentuk i'rab. Yang keempat, pengurangan dan penambahan. Yang kelima, mendahulukan dan mengkemudiankan. Yang keenam, penggantian. Ketujuh, perubahan dialek. Perubahan dialek ni lajah lah. Fathah sila eja. Fathah, imalah, tarkib, tafhim, idgham dan izhar. Ini pendapat salah seorang ulama lah. Ada dia mengatakan 7 huruf tu merangkumi kata nama, perbuatan, i'rab, yang inilah yang kat depan ni. Okay, huruf pertama tadi yang dikatakan kata nama kan, khilaf isim kata nama, sama ada dibaca dengan 1 ifrad atau 2 musanna atau jamak ramai. Okey. Khati'atah ifrad dan jamak. Yang sebelah kiri ni mana? Okey, yang pertama ni ifrad. Ifrad ni apa? 1. Yang kedua, yang ke bawah ni jamak. Yang sebelahnya al-awliyani, al-awlina, jamak, musanna dan jamak. Ustaz tambah? Kalau ada siapa-siapa yang ke tanah suci, kalau ada kesempatan pergi ke kilang Quran, kilang mencetak Al-Quran, sekarang ni rasanya dah komplit untuk 20 riwayat. Dah komplit untuk 20 riwayat, dah siap untuk 20 riwayat. Jangan silap beli. Kalau nak beli, kena confirm betul-betul sama ada riwayat mana yang kita nak baca, sebab dia ada perbezaan dekat situ. Biasanya kalau di Malaysia ni kita menggunakan riwayat Imam Hafs Al-Asim, itu yang paling biasa lah. Tapi kalau kata nak beli yang lain tu boleh, tapi yang tu kena ada pembelajaran ni. Takut salah faham. Teruskan. Huruf yang kedua adalah khilaf fi'il, iaitu khilaf perbuatan, sama ada telah lalu, sekarang atau suruhan. Yang telah lalu dinamakan fi'il madhi, yang kalau sekarang fi'il mudhari' dan suruhan fi'il amar. Baik, yang pertama tadi contoh dia tatawwa'a, iaitu fi'il madhi. Fi'il madhi ni telah lalu, ta'awwa'a. Kalau yatawwa' itu fi'il mudhari'. Contoh sebelah kanan, qala, di dalam bentuk telah lalu, qala. Kalau yang bawah, qul, fi'il amar, qul. Baik. Khilaf ni apa ni? Khilaf ni apa? Jangan salah sebut. Khilaf ni perbezaan pendapat. Ulama berbeza pendapat daripada yang huraian dia tadi sampailah kepada ini tadi, kalau tak silap yang keempat. Dalam yang keempat ni pun masih ada khilaf daripada para ulama. Khilaf ni adalah perbezaan pendapat. Bukan dia silap, tidak. Khilaf ni adalah perbezaan pendapat. Huruf yang ketiga iaitu khilaf i'rab, perubahan tanda baris atau tanda baca atau baris pada sesebuah teks atau ayat.
Ilmu i'rab Al-Quran merupakan salah satu ilmu utama yang harus dimiliki seseorang sebelum mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama yang atas tu hasanatun dalam bentuk marfu'. Kalau yang bawah hasanatan. Dia tukar baris daripada tun, ta marbutah baris tanwin dhammah kepada tanwin fathah, jadi maftuh. Penjelasan? Dah. Baik. Huruf keempat, khilaf itsbat. Itsbat ni maksudnya ditambah atau hazaf, digugurkan. Malika, itsbat huruf alif kepada malika. Maksudnya yang pertama tu ada alif, selepas mim diikbatkan huruf alif. Maksudnya digugurkan, silap. Digugurkan huruf alif dan dibaca dengan dihazafkan huruf alif. Malika itsbat huruf alif? Tak. Saya pun perkataan dia. Maksudnya ada beberapa perkataan yang boleh digugurkan hurufnya. Ini contoh ayat ketiga dalam surah Al-Fatihah. Ma ni dia boleh boleh dibaca tanpa mat dan juga ada mat. Kena mengikut riwayat lah. Kalau riwayat Imam Hafs dia memang ada mat. Begitu juga dengan Imam Syu'bah, dia ada mat. Tapi ada riwayat-riwayat yang memang digugurkan, matnya digugurkan. Khilaf yang seterusnya adalah khilaf takdim, iaitu didahulukan atau takhir, dikemudiankan. Maksudnya perkataan kat sini adalah waqatalu waqutilu. Okey, boleh juga dibaca sebagai waqutilu waqatalu. Maksudnya ada perkataan yang kita terbalikkan kedudukannya, diawalkan, diakhirkan. Okey. Khilaf keenam iaitu khilaf ibdal, kita tukar. Ditukarkan huruf daripada fatabayyanu ditukarkan kepada bacaan fatathabbanu. Jadi ada huruf yang ditukarkan di situ. Ada dua huruf yang ditukarkan. Ibdal ada kaedah ke? Tak ada. Ditukarkan sebab? Ditukarkan sebab? Logat tu tadi. Logat. Okey, ibdal ni ditukarkan mengikut logat tadi. Huruf ketujuh iaitu khilaf lajah, sama ada fathah, kasrah atau dhammah, imala atau taklil. Baik, dekat sini yang kita selalu baca sekarang adalah fathah, kasrah, dhammah. Antara fathah dan kasrah ada satu baris di tengah-tengahnya dinamakan imala. Antara fathah dan imala ada satu baris yang dinamakan taklil. Ustaz jelaskan? Baik. Yang ini kita letak A, yang ini kita letak I, yang ini kita letak U. Yang ini kita letak I. Bagi orang lama, dia tahunya I tanda dulu dalam bahasa Melayu. Yang generasi sekarang ni saya tak pasti, mungkin dia tak kenal I tanda tu. Baik. Beza dia, ini A, kalau kita cantumkan dengan ba, dia jadi ba, B, bu. Ini B, ini B. Berat. Dia ada perbezaan bunyi dekat situ. Benar. Tapi yang taklid ni dia tak ada dalam riwayat Imam Hafs. Cuma dia bila kita mendedahkan Al-Quran boleh dibaca 7 huruf, yang ini memang nak kena bagi tahu. Imalah pun cuma ada satu dia kalau dalam riwayat Imam Hafs berbanding dengan riwayat-riwayat lain. Imalah ni banyak dalam riwayat Imam Kisai, qiraat Imam Kisai, qiraat Imam Hamzah, qiraat Imam Abu Amru. Itu dia banyak imalah dekat situ, kan? Dan taklil ni pula tak banyak tempat. Taklil ni kebanyakannya ada pada Imam Ibnu Katsir,
Imam Ibn Amar, dia tak banyak tempat yang menggunakan. Dia macam kita katakan tadi lah, saya, dan Ambo, teman, makna sama, bunyi saja berbeza, kan? Jadi perbezaan pada dalam Quran Utsmani yang kita guna sekarang ni, menurut riwayat Imam Hafs, kebanyakannya dia tak ada tanda macam ni. Tanda-tanda ni nak kita fahami. Macam saya katakan tadi, kalau ada rezeki, ada kesempatan ke tanah suci, dapat melawat kilang mencetak Al-Quran, yang ni memang dah siap ikut riwayat. Kalau imalah, kalau tahlil. Dia perantaraan bunyi. Nanti dia akan bagi contoh bunyi untuk belajar Arab ni. Makna tak berubah. Sama. Ya Ustaz, mana ada contoh? Ini samalah dengan yang tadi tu. Yang pertama tadi, huruf pertama iaitu khilaf isim, yang kita ada mufrad ataupun dipanggil ifrad tadi, musanna, jamak. Kalau kat sini contoh dia bagi mufrad dia nabiyun, iaitu bermakna benda tu satu atau tunggal. Yang kedua musanna, benda tu ada dua atau gandaan dua lah. Nabiyina, nabiyani, iaitu dua, benda tu dalam bentuk dua. Seterusnya jamak, nabiyuna, lebih daripada dua dan ramai. Dia dalam dunia ni, kebanyakan bahasa ada satu dan ramai. Cuma bahasa Arab sahaja yang ada satu, dua dan ramai. Jadi untuk Al-Quran dibaca 7 huruf ni, kalau memahami bahasa Arab lebih mudah. Baik, khilaf dari sudut fi'il pula. Fi'il madhi dah lepas, mubarak kan. Tadi tu contoh fi'il madhi dia kat sini jalasa, duduk. Yajlisu, sedang duduk. Ijlis, arhan, untuk duduklah. Duduk, macam tu. Baik, ini contoh kepada apa ni? Khilaf huruf kedua. Khilaf huruf kedua iaitu perbuatan. Teruskan. Baik, huruf ketiga i'rab baris, perubahan tanda baris tadi pada sesebuah teks. Yang huruf keempat, itbat dan hazaf, boleh ditambah atau digugurkan. Takdim dan takhir, perubahan kedudukan perkataan yang tadi tu, waqatilu, waqatalu, waqutilu, waqatalu tadi. Sama. Okey. Huruf keenam, ibdal, ditukarkan, dibacakan ketika ibtidak, tulisan dalam Al-Quran. Baik, tulisan yang dalam Al-Quran adalah yang sebelah kata pada tanda bacaan. Ini saya bagi contoh. Dalam ayat ketiga surah Mumadah, yahsibu annama lahu ahlada. Walladhi yumadah al-mumadah alladhi jama'a yahsabu annama lahu ahlada. Yahsabu annama lahu ahlada. Dia ada pertukaran baris dekat situ, dia boleh tukar kepada yahsibu annama lahu ahlada. Dia boleh tukar. Ini kita tukar baris saja. Yahsibu annama lahu ahlada. Dia boleh tukar baris. Semua. Tidak, ini riwayat lain. Ini cerita dalam Quran boleh dibaca 7 huruf. Dia tidak tertakluk kepada riwayat Imam Hafs. Ini semua ni, semua riwayat. Okey. Kita masuk ke belum lagi. Dah habis. Dah. Ini. Boleh ditambah dan boleh digugur. Boleh ditambah dan boleh digugur. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia boleh tambah. Dan dia boleh ditambah. Ya.
kemudian awal akhir kita sambung. Ustaz terang. Baik. Di dalam Al-Quran penulisannya adalah yang ini, yang sebelah kiri ni. Okey. Kat depan ni ada hamzah wasal. Ada terusan. Ni saya tak tanda. Tak tanda bentuk dia, tak dapat jumpa. Saya tak jumpa bentuk nak dapatkan hamzah wasal yang macam kepala sad tu. Saya tak dapat nak masukkan dekat sini. Lepas dia ada tanda hamzah wasal, lepas tu ada hamzah ni sukun dan tu mina. Jadi kalau kita ikut kaedah ibdal, dia akan jadi hamzah itu digugurkan, ditukarkan kepada bunyi waw. Jadi dia akan starting dengan utumina. Kalau yang ni hamzah sukun, dia tak tahu nak baca apa kan. Jadi dia akan ditukarkan kepada utumina, dijadikan mat kepada hamzah wasal itu. Baik. Yang contoh kedua dia sama juga. Tadi hamzah dekat atas waw, yang ni hamzah dekat atas rumah ya. Hamzah ini dari dua hamzah lah. Bila pertemuan dua hamzah, hamzah kedua tu akan digantikan kepada huruf mat. Hamzah yang kedua itu, maksudnya ni hamzah tumpang rumah waw digantikan kepada mat waw lah. Mat apa ni? Baris depan. Kalau di sini hamzah tumpang rumah ya, dia akan gantikan kepada itu ni. Ustaz tambah? Tak ada. Last tak ada dah lajah tu. Huruf terakhir adalah lajah lah. Lajah ikut kepada logat-logat bahasa Arab. Sambung. Lepas ni hikmah. Habis lah. Hikmah tau. Belajar logat yang kebanyakannya macam kita kata tadi, untuk mudah nak faham. Saya, Ambo, teman, dia makna sama. Makna sama. Jadi bila perbezaan, kalau di Malaysia nak baca, nak bawa, imam kena bagi tahu makmum riwayat mana nak bawa. Sebab lazimnya di Malaysia orang menggunakan riwayat Imam Hafs Al-Asim. Jarang-jarang orang bawa, kecuali di Darul Quran, itu lain. Itu memang tempat dia. Kalau di masjid-masjid lain, kalau nak bawa, kena bagi tahu makmum. Contoh macam di sini, ada juga imam muda tu untuk bawa, dia selalu bawa macam yang lepas kali tu, dia ada bawa Warsh An-Nafi', dia ada bawa Khalaf An-Hamzah. Nak bawa boleh, tak ada masalah. Cuma kena bagi tahu makmum supaya makmum tak mufarakah. Sekarang makmum kata apa pula begini rupanya katanya. Kalau dia biasa dengar tak apa, kalau dia tak biasa dengar nanti dia jadi kacau. Contoh saya bagi dalam ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-6. Ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah, dia ada perbezaan dekat sini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kalau nak bawa satu riwayat pun boleh, kalau nak bawa ikut wakaf pun boleh, tak ada masalah. Contoh, ihdinas siratal, nanti ulang, ihdinas siratal, ulang balik pada riwayat Imam Hafs, ihdinas siratal, baru sambung. Sebab dia ada kaedah wakaf dekat situ, tak ada masalah. Ya, yang pertama tadi itu dia bawa riwayat Imam Susi an Abu Amr, dia tukar daripada sad ke sin. Yang kedua dia bawa daripada riwayat Imam Khalaf an Hamzah, dan yang ketiga baru dia bawa balik pada riwayat Imam Hafs an Asim. Kena begitu. Kalau nak bawa terus tak payah, kena bagi tahu makmum. Kalau untuk wakaf saja tak payah. Yang ni nak kena faham betul-betul.
Orang perempuan dia tak ada dalam solat jemaat, orang lelaki. Jadinya kalau nak bawa, mana-mana imam yang nak bawa, dia akan bawa. Kalau untuk wakaf qiraat tak ada masalah, tak bagi tahu tak apa. Tapi untuk bawa riwayat, dia kena bagi tahu. Kalau di Selangor dan di Malaysia, di negeri lain saya tak pasti. Tapi saya rasa keseluruhan Malaysia macam tu. Di Selangor juga macam tu. Ada tempat-tempat yang, contoh, kalau bawa jangan diviralkan. Sebab di Selangor, Sultan Selangor, dia tak menserang, dia tak menggalakkan. Dia takut ada perpecahan. Saya tak tahu di sudut mana perpecahan tu, saya tak nampak. Cuma ni kita akur lah. Tapi kalau nak bawa boleh. Jangan panjang-panjangkan cerita, kita dengar dia kat sini. Contoh saya buat. Biasa kali kita contohkan, kita bagi contoh wadduhi. Biasa dengar orang baca macam tu, wadduhi kan, wadduhi. Ha tu dibaca dengan imalah. Riwayat banyak. Riwayat yang baca ha pada imalah tu banyak. Tapi kalau kita ambil satu yang paling rumit, dia ada sama ada daripada qiraat Imam Kisai atau daripada riwayat Imam Hamzah. Dia ada dua. Kalau Imam Kisai sama ada Imam Duri ataupun Imam Abdul Haris, atau daripada Imam Hamzah, daripada Imam Khalaf ataupun Imam Khalaf. Ada dua. Ada perbezaan dekat situ. Kalau boleh hafal surah rasanya kalau waktu hafal pun. Ada yang tak hafal waktu kat sini? Surah Ad-Duha hafal tak? Boleh semak sekejap surah Ad-Duha. Semak sekejap. Kalau ada yang bawa Quran tu semak sekejap. Saya bagi contoh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walalal akhiratu khairul laka minal uli. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Alam yajidka yatiman fa'awi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Itu riwayat Imam Duri Al-Kisai. Duri Kisai. Contoh. Ada satu imam model kat sini. Kalau solat Jumaat dia bawa riwayat Imam Khalaf. Hari itu dia bawa riwayat Imam Qas An-Nafi'. Kalau riwayat Imam Khalaf dia ada banyak saktah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia ada saktah dekat situ. Dia ada saktah dekat situ. Itu antara contoh kan? Itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran boleh dibaca dengan 7 huruf. Ini pendedahan. Perkongsian kita untuk kali ini, Al-Quran boleh dibaca dengan 7 huruf. Jadi kalau dengar orang baca, saya selalu pesan dekat kelas saya, dengar orang baca, dengar saja, jangan komen apa-apa.
betul tak betul itu dia punya hal. Awak tak reti dulu diam-diam. Jangan komen sembarang-sembarang. Tak tahu dia diam. Ya, kadang-kadang dia lebih tahu. So kita seeloknya kita buat, kita pelajari benda tu. Ni insyaAllah kalau riwayat Imam Hafs pun tak selesai, tak habis lagi. InsyaAllah kalau habis esok kita akan sambung pada riwayat seterusnya. Kita tengoklah. Baik, sampai setakat ini ada sebarang pertanyaan. Hikmah ada. Sorry? Hikmah ada tak masuk lagi. Tang sorry. Hikmah, satu last. Baik, sebagai penutup, kita masuk kepada apakah hikmah-hikmah Al-Quran ini boleh dibaca dengan 7 huruf adalah bagi memudahkan untuk membaca dan menghafal. Bukti mujizat Al-Quran bagi bahasa Arab, mujizat Al-Quran dalam aspek makna dan hukumnya. Jadi 7 huruf yang macam Ustaz bagi contoh tadi tu adalah kaedah pembacaan yang kalau kita nak baca, kita kena belajar dulu riwayat-riwayat lain, baru kita boleh bawa. Bawa tak boleh sekerat-sekerat. Ustaz tambah. Dia sama ada riwayat. Riwayat ni tak boleh campur. Contoh, dalam satu surah kita tak boleh campur riwayat, tarik, itu tak boleh campur. Begitu juga dengan sama ada kita baca tu tadi ikut tarik Syatibi, tarik Jazari, yang tu pun tak boleh campur. Kalau kita nak baca Syatibi, Syatibi saja, Jazari, Jazari saja. Begitu juga dengan qiraat. Dalam satu ayat kita tak boleh campur. Tapi kalau dalam salat Fatihah kita baca riwayat Imam Susi, surah kita baca riwayat Imam Syu'bah, rakaat kedua kita tukar, Fatihah kita baca riwayat Imam Duri Abu Amru, kemudian surah kita tukar lagi riwayat Imam Kisai, tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah. Tapi dalam satu ayat, dalam satu surah, contoh Fatihah tadi, kita campurkan riwayat Imam Susi dengan atau ke riwayat Imam Qunbul dengan riwayat Imam Qadud, tak boleh. Itu tak boleh. Kalau dah berubah surah, tak boleh, tak ada masalah. Dia begitu. Sama lah kalau kata dalam surah Al-Baqarah ada panjang ada 3 juzuk lebih kan. Kalau selepas kita wakaf fatah, selepas kita sadaqallahu nazim, contoh lepas saja juzuk pertama kita pun sadaqallahu nazim, nak mula balik semula nanti kita buat qiraat lain, itu boleh. Selepas sadaqallahu nazim tu boleh. Tapi nak dalam Fatihah tadi, takkan kita nak sadaqallahu nazim dekat Malik Yaumiddin, mana ganti kan? Begitulah contohnya. Kalau ada apa-apa yang nak ditanyakan, sila. Memang tak nampak. Ni kalau dia sebetulnya just perkongsian kita bagi pendedahan. Memang tak nampak lagi ni, tak nampak dia kabur lagi. Cumanya kalau rajin cari, rajin pergi belajar. Sekarang ni pun kalau biasa tengok tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran, kalau peserta-peserta daripada Asia Barat, dia ada perbezaan qiraat dekat situ. Dan masa tilawah kita tak tetapkan mesti bawa riwayat Imam Hafs an Asim, tidak.
Cuma kadang-kadang lagu saja yang ditetapkan. Jadi kena bawa hijaz, yang ni kena bawa lawan, itu lain. Itu lain. Tapi qiraat memang tak ditetapkan. Sebab kadang-kadang kita minta dia bawa riwayat Imam Hafs An-Nasir, sedangkan dia tak mempelajarinya. Dia biasa dengan Imam Fusi ke Imam Zakwan ke, tak kisah. Tengoklah mana-mana. Jadi kita nak suruh dia bawa, jadi dia tak boleh bawa. Jadi kerana itu untuk qiraat tak ditetapkan masa tilawah. Kalau perasan memang ada peserta-peserta daripada Asia Barat yang bawa macam tu. Dah. Boleh je kalau ada apa nak tanya, nak sila. Mana? Ini dia dah tunjuk ni, hikmahnya memudahkan. Dia pinjaman. Bagi kita orang Melayu, dia tak ada nampak sangat dia punya perbezaan. Sebab kita dengan bahasa Arab ni bahasa asing pada kita kan. Jadinya kok mana pun kita bukan boleh cuba ikut. Orang Arab ni contoh macam dekat mana tadi, itu minum. Sekejap. Orang Arab ni itu ni, kalau ikutnya dia nak dibaca itu ni. Orang Arab ni dia tak boleh yang pelik-pelik, yang tersentak bunyinya dia tak boleh bunyi. Dia tak macam orang Melayu. Orang Melayu ni apa bunyi pun boleh, tak ada masalah. Jadinya kerana tu diberi kemudahan, dia boleh ada pertukaran yang tidak akan merosakkan makna langsung. Makna tak pusing langsung, makna tetap sama. Dia untuk kemudahan dia orang, untuk kemudahan orang-orang Arab. Kerana itu tadi dia ada banyak bahasa yang boleh dimasukkan kan. Macam kita di sini kalau nak pelajari benda tu tak ada masalah. Elok kita pelajari. Cumanya masa, tekangan masa. Boleh je. Dia perbezaan tak banyak sangat. Perbezaan tak banyak sangat. Contoh macam majais munfasil. Saya bagi contoh. Dalam majais munfasil, saya selalu bagi tahu kat kelas saya macam tu. Majais munfasil kalau Tariq Syatibi dia boleh baca 4 atau 5 harakat. Riwayat Imam Hafs Tariq Syatibi dia boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Riwayat Imam Hafs Tariq Jazari dia boleh dibaca 2, 4 atau 5 harakat. Dia ada 3. Ada perbezaan antara Syatibi dengan Jazari dekat situ. Itu contoh majais munfasil. Adapun majais munfasil ni untuk riwayat-riwayat lain, dia boleh dibaca antara 2 hingga ke 6 harakat. Dia boleh baca 2, 3, 4, 5, 6 mengikut tarikh mana. Dia nak ikut tarikh Syatibi begini, tarikh Jazari begini. Yang ni huraian dia lebih kurang lagi panjang. Sebab kalau dalam tarikh Syatibi ni dia tak ada banyak sangat punya pecahan. Dia yang banyak pecahan dalam tarikh Jazari. Contoh
Tarikh Jazari sendiri pun dia tak ada banyak sangat lah. Dia lebih kurang ada dalam 1000 riwayat dia. Jadinya kerana tu ada perbezaan. Ada yang idgham bila gunah boleh digunakan, ada yang idgham bi gunah tak boleh digunakan, ada yang ikhfa syafawi diikrarkan, macam-macam. Ada macam-macam bentuk. Begitu juga dengan majalis tadi, begitu juga dengan mat wajib tak isu, mat mutasil tak isu, cuma mat munfasil. Ini contoh lah, contoh saya bagi. Begitu juga dalam qiraat. Qiraat ada yang mat badal baca 2 saja, ada riwayat yang mat badal baca 6. Ada. Itu beza dia. Selalu juga saya tanya dekat kelas-kelas saya, selalu juga saya tanya, ada apa-apa nak tanya, dia jawab satu je, tak tahu apa benda nak tanya tadi. Tak apa, kalau teringat nanti ada apa-apa benda nak tanya, tanya dia. Sama ada tanya dekat Tuan Imam ada, Tuan Kerusi ada, nanti dia forward kat saya. Tak ada masalah. Ya. Ya, betul. Betul. Mana-mana nak pakai boleh, tak ada masalah. Ya, betul. Nak pakai mana-mana boleh, tak ada masalah. Tapi syarat mesti jangan itu je. Nak pakai mana-mana boleh. Macam kita dah bagi tahu yang lepas sesi pertama, sesi kedua, saya pun tak ingat. Sebab apa riwayat Imam Hafs ni dia cukup masyhur, kan? Sebab Imam Hafs dia ambil bacaan daripada Imam Asim mengambil bacaan daripada Syekhul Rahman, Syekhul Rahman mengambil bacaan daripada 5 orang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bacaan dia cukup masyhur. Yang lain pun ambil daripada benda yang sama, cuma dia kekuatan itu tadi itu. Imam Hafs punya ni tadi dia ada 5 orang sahabat dan dia begitu. Masuk lagi satu, paling mudah riwayat Imam Hafs, itu paling mudah. Memanglah kita tak belajar, kita rasa susah, kita nampak. Cuma ini pendedahan, perkongsian yang kita buat. Memang kita nampak macam susah, tapi dia tak susah mana pun. Kita rasa dia macam susah, tak susah mana pun. Dia ada 10 qiraat, 20 riwayat. Tarikh ada 20 riwayat, 10 qiraat ada 30 tarikh ada 2, ada 60 pembacaan ada. Kalau kita pecahkan lagi kepada Jazari punya tadi itu, ada 1060, tak banyak pun. Ya, boleh. Ada tak yang cover orang yang tak boleh roh? Ada tak? Yang cover, yang satu bacaan yang boleh orang yang tak boleh roh. Roh? Boleh. Ada? Mana? Kan ada tadi roh tadi, kan ada dia kan ada barisan itu, barisan tak kira 5 malam tadi.
Ya. Ya. Kejap. Saya ada kelas dulu dekat surau belakang dulu. Dia bukan tak boleh sebut roh, dia tak boleh sebut rin. Roh tu dia tak boleh sebut. Tak keluar rohnya. Jadi bila tak keluar roh, dia tak qualified imam. Walaupun rin tak ada dalam surah Al-Fatihah. Ada tak rin dalam surah Al-Fatihah? Ada. Mana boleh tak ada? Dia kata tak ada, dia mengeling. Okay. Bila dia tak boleh sebut, dia tak qualified imam. Ya? Orang perempuan memanglah dia tak qualified imam. Baik. Bila dia tak boleh sebut, mengikut riwayat Imam Hafs, roh ada hukum. Ada tafkhim, ada takrib, dan ada dua wajah. Jadi yang mana satu dia tak boleh sebut. Kalau dia tak boleh nak tafkhimkan roh ni nak disebut, dia nak kena dengan sifat dia sekali, bukan setakat roh. Roh kita sebut, mulut kita tak terbuka, dia ada satu sifat dipanggil infitah. Dia kena buka roh, dia buka roh. Buka roh, bukan kita kepit mulut kita, kita kecilkan mulut kita, tak. Dan dia ada satu sifat lagi, sifat tunggal dia dipanggil inhiraf. Dan dia ada satu lagi sifat tunggal dia dipanggil takrib. Jadi yang ini semua nak disempurnakan sifat-sifat dia ni. Sekarang ni tengok dia tak boleh sebut yang mana. Sama ada dia tak boleh sebut yang fathah, roh, atau yang taklid. Yang mana satu? Kalau dia tak boleh sebut fathah, kita boleh tukar dia kepada imalah. Alif lam ra, alif lam re. Kalau tak boleh juga alif lam re tak ada. Tak boleh tukar alif lam re, tak boleh. Dia ada alif lam re saja. Boleh kot? Macam sekejap, satu-satu. Dia sebut roh. Jadi re. Ar boleh sebut. Ar tak boleh sebut. Rumah. Oh, ada orang. Dia kalau macam itu, bukan kata solat itu tak sah, dan dia tak boleh, itu tak boleh buat apa. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau tak boleh itu, dia cuma tak qualified imam, itu saja. Itu je. Setakat untuk solat apa semua sah. Kan dia tahu ke mana dia nak bawa tu, dia tahu. Cuma dia tak boleh keluar. Bukan semua orang boleh buat benda tu dengan mudah, tak. Kita boleh belajar, tapi yang nak bagi dapat bukan kerja kita. Kerja kita datang belajar saja. Yang nak bagi dapat itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita mohon saja. Kalau dia tak boleh sebut rumah, dia sebut rumah, itu payah. Dia tu. Tak. Tak ada. Oh, jadi rin. Dia memang tak boleh sebut. Dia dah R pun dia tak boleh sebut. Dia macam tu lah. Bila dia tak boleh sebut, dia tak boleh. Bukan kata semua orang boleh keluarkan. Tak. Macam yang kita pelajari sekarang ni, ketepatan bunyi. Macam contoh kita masuk pada A, Hamzah kan. A itu bunyi pada hawaiyah. Dia tarik A, sentak bunyi A ke dalam kan bunyi. Nak keluarkan Allah, itu ketepatan bunyi. Bukan nak keluarkan bunyi single huruf, tidak. Single huruf dah lama lepas dah. Tapi kalau kata roh tu tadi dia tak boleh sebut, maknanya memang single huruf tu dia dah lepas. Tak dapat, tak boleh buat apa. Untuk diri sendiri lepas, kita tak boleh hukum dia, sebab itu bukan urusan kita.
kita ni pun dapat kerana diizin dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Bukan kata kita bagus tak. Ilmu Allah Ta'ala, Allah yang bagi. Ada lain? Boleh dia nak tanya dia berkenaan dengan tajwid sahaja. Poligami tidak. Saya pun nanti bila dia kata kelas saya mana yang dah main-main, nanti saya masukkan jugalah sikit-sikit. Bawa jugalah sikit-sikit, nak tunggu habis betul-betul bila 3 je. Tak orang ambil dulu, tu dah tahu. Kan? Takut orang ambil dulu. Jadi kita masukkan sikit-sikit, boleh tak ada masalah. Cuma jangan campur dulu kan. Begitu. Ada lain man? Okay, baik. Okey. Betul. Betul lah. Oh, betul. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan buat semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama malam ni untuk menambah ilmu baru, menambah pengetahuan baru. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Zainul di atas perkongsian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.